Ada ni dalam genggaman Tuhan. Jadi kita sekarang dalam genggaman Tuhan. Tiba-tiba Allah mentiadakan zat, matikan salah seorang daripada kita. Bila dah mati, dia yang dalam qabdah tadi bertukar kepada tanjiz hadis pula. Mati pula. Jadi bertukar-tukarlah daripada soluhi kepada tanjiz hadis, daripada tanjiz hadis tu duduk dalam genggaman. Dalam genggaman berlaku pula tanjiz hadis semula. Tukar-tukar gitulah. Lepas tu sampailah kita mati, dibangkitkan semula. Dibagikan sampai peringkat kepada 8 bahagian tanjiz hadis. Inilah penguasaan dari segi kodrat Tuhan. Jadi hakikatnya tuan-tuan, sebab tu dia kata fardu kifayah. Kita faham mudah bahawasanya kita ni dalam kekuasaan Allah Ta'ala lah. Kalau nak simpul gitulah. Janganlah perik leher mikir kan. Perik dahi mikir kan. Apalah solusinya, tanjiznya, qabdahnya. Tak payah mana saya. Itu sajalah benda ya. Dan cuma dia ada beza-beza lah tukaran. Kita tengok satu tu ya. Ada pun qadrat iradat sama je lah, tak ada masalah. Okey, kita pergi ke seterusnya, iaitu sama' dan basar. Kita tengok sama' dan basar. Sama' dan basar ini takluk ialah dua perkara. Sifat melihat dan sifat mendengar Allah Ta'ala takluk ia kepada dua perkara. Tuan-tuan tengok situ. Dia Allah Ta'ala melihat kepada alam seluruhnya. Artinya Allah Ta'ala melihat kepada alam, kepada alam, kepada kita, kepada tujuh langit, dia lihat belaka. Dia mendengar belaka segala yang berlaku pada alam. Dan dia juga melihat kepada dirinya. Allah tak lihat ke dirinya tu tak? Allah nampak tak diri dia? Allah Maha melihat. Dia melihat tak diri dia? Melihat tak? Tinggal je. Allah nampak ke diri dia? Apa dia? Pada takluknya, dalam takluknya. Betul lah, dalam takluknya. Dalam takluknya Allah melihat diri dia sendiri, tuan-tuan. Kita tak melihat zat Allah. Allah Ta'ala melihat zat dia. Tak nampak diri dia sendiri, tuan-tuan. Jadi Allah melihat diri sendiri, Allah mendengar kalamnya sendiri. Jadi dengan sebab itu, sifat basar dan kalam, basar dan sama, mendengar dan melihat, takluk ia pada diri dia, takluk ia pada alam seluruhnya. Takluk sangat. Beza dengan kodrat tadi. Kodrat iradat tak takluk. Kodrat tidak ada upaya untuk membuat dirinya sendiri. Bukan tak upaya, tak takluk. Kalau tak upaya tu kan tak kena. Tapi tok guru ngajar kena cakap gitulah. Saya ni boleh faham. Dia JPJ, dia tak boleh. Orang tidak JPJ tak boleh. Gitu. Faham tak ya? Jadi sama dan basar takluk ia pada yang wajib dan juga pada yang mungkin. Makhluk seluruh ditakluki oleh sama basar. Mudah. Dalam istilah kita ada gelar dia takluk pada maujudat. Sebab dua perkara ini namanya maujudat. Maujudat cuma maujudat yang wajib, maujudat yang mungkinat, dua saja. Baik, seterusnya apa bentuk apa namanya dia punya kelakuan takluknya. Kelakuan takluknya sama bahasa tuan-tuan namanya inkishaf. Maksudnya saya dah sebut dalam beberapa pelajaran lepas, inkishaf. Apa makna inkishaf? Nyata, terang, detail, tembus lagi meliputi. Itu dia istilahnya. Dalam bahasa Arab dia inkishaf. Maknanya tak usah kata terlindung, tak usah kata hak dah berlaku, tak usah kata benda. Namun pada pandangan Allah inkishaf, tembus. Baik. Maknanya dua itu selesai ya. Cuma bahagian takluknya. Bahagian takluknya sama bahasa ni 3. Salihi qadim, tanjiz qadim dan tanjiz hadis. Dia tak ada jenis qabdah gitu, tak ada. Tak ada dia. Apa makna salihi qadim? Patut pada azali. Patut pada azali. Salihi qadim, patut pada azali. Jadi perkara yang harus, yang akan diadakan, sesungguhnya patut dan layak pada azali. Tuhan mendengar dan melihatkan perkara yang harus, yang lagi akan diadakan.
perkara yang harus yang akan diadakan. Mana pada azali sesuatu yang akan diadakan, maka nyata dah pada penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala. Satu sifat. Kemudian tanjizi qadim, tunailah pada azali. Mendengar ia akan yang wajib. Apa ia mendengar dirinya sendiri berkata-kata, dan ia melihat zatnya sendiri dengan segala sifatnya. Ruang lingkupnya gitu saja. Maknanya walaupun benda tu belum berlaku lagi, katalah betapa seksanya ahli neraka. Tak berlaku lagi tuan-tuan. Mana orang masuk neraka hari ni? Raungan ahli neraka. Tapi dari segi azali, Solihi Qadim patut pada azalinya sama dan basar Allah Ta'ala sudah melihat, sudah mendengar, tahu dah berapa raungnya, betapa seksanya, betapa pergitnya, betapa tempik soroknya, seksanya ahli neraka itu sudah dilihat, sudah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya ke? Itulah Tuhan. Belum berlaku lagi, tapi Allah sedang mendengarnya. Itu namanya qadim lagi azali dah. Kerana zat dia akan diciptakannya. Itu maksudnya soleh qadim, takluk pada sama' dan basar Allah Ta'ala. Demikianlah nak berlaku pada kita. Nak berlaku pada kita, apa nak berlaku akan berlaku pada kita pun secara soleh qadimnya ditakluki. Allah dah tahu dah. Kata lepas ni kan kita tersepak tunggul, kita pun mencarut bulan puasa ni, batal puasa, kurus puasa. Tapi maknanya tak jadi lagi. Tapi sama dan bahasa Allah Ta'ala dah inkishaf dah. Inkishaf dah. Faham tak kan? Ke tak lagi? Tak ada lagi bukan Tuhan. Itulah kebesaran Allah Ta'ala dah. Kita tak tahu lagi tahu mana carutnya kita sendiri pun kita tak tahu. Padahal kita yang akan mencarut lepas ni kan. Pok tersepak tunggu. Gitu latah. Bila latah gitu, kita tak tahu lagi berapa carut kita dah sebut, berapa maki hamba kita nak maki tunggu tu. Tapi Allah Ta'ala tahu dah. Faham tak? Allah Ta'ala lihat dah, Allah Ta'ala dengar dah. Faham tak? Wajib beriktikad begitu. Yang kata entahlah, benda tak berlaku lagi, mana ke Tuhan tahu? Macam kita? Mana boleh? Faham tak? Gitu. Mana itu mana inkisah, takluk soleh qadim. Kemudian tanjiz qadim. Tanjiz qadim tunai pada azali. Segala-gala hak dah nak berlaku tu dah tunai dah pada azali, dah tetap dah. Apa yang tetap akan berlaku dah diketahui dan dah dilihat oleh penglihatan Allah Ta'ala. Itulah kebesaran Tuhan kita, tuan-tuan. Bila kita belajar solehi ni, tanjizi ni, belajar takluk ni, kita terasa sungguh bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat yang cukup sempurna, cukup tembus. Dan sebab itulah maknanya kalau betul-betul kita hayati baik-baik, kecut dan gerun hati kita untuk durhaka pada Allah Ta'ala, Allah tembus inkisaf pandangannya. Baik. Dan akhir sekali tanjizi hadis, tunai pada azali. Hak yang dah tunai pada azali, tentulah bila dah ada ni sangat jelaslah pada penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala. Itulah apa namanya, sama' dan basar ni bertakluk ia kepada tiga jenis takluk itu sahaja, iaitu soleh qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Dia tak ada jenis qabdah tak ada pada dua sifat itu. Habislah tuan-tuan. Kita pergi pada dua beradik lagi, iaitu sifat kalam dan sifat ilmu. Kalau susunan kita ada susunan lain-lain, tapi kita susun sekaligus. Sebab ilmu dia dua beradik dengan apa ni, dengan kalam. Ilmu, takluk ilmu dan takluk kalam meliputi segala-gala. Dua-dua dia meliputi. Ilmu adalah mengetahui tentang diri. Kalam Allah Ta'ala berkata-kata tentang diri. Ilmu Allah Ta'ala jelas, terang sekali tentang alam. Kalam Allah berkata-kata tentang wujudnya alam. Ilmu Allah mengetahui tentang ketiadaannya, benda yang mustahil. Dan kalam Allah berkata-kata tentang perkara yang mustahil. Jadi maknanya kalam dengan ilmu takluknya meliputi seluruh
Tiga-tiga wujud itu. Sama ada wujud itu wajib, wujud itu mungkin, wujud itu mustahil. Tapi mustahilnya akan ketiadaannya. Jangan ada pula benda tak ada, nak ada guna. Gitu kan. Jadi kalam takluk. Semua sekali takluk dia. Baik. Apa nak kelakuan takluknya? Kelakuan takluknya samalah ilmu inkishaf, tembus. Inkishaf, tembus. Ilmu tentulah tembus dah. Tembus artinya inkishaf, terang, nyata, tembus, detail, meliputi. Itu makna inkishaf. Cuma ulama sebut inkishaf sama tak serupa inkishaf basar. Inkishaf basar tak serupa inkishaf sama. Tak serupa pula dengan inkishaf ilmu. Walaupun inkishaf belaka. Cara mana bezanya? Wallahu alam, majhul. Tak capai dah akal kita. Tak, itu batas ulama bagi. Gitu saja. Jadi ilmu Allah Ta'ala meliputi, kita bincang semalam. Kita tak payah bahas lagi. Baik. Ada pun kalam, takluknya lain pada orang. Kalam ni takluknya satu saja. Dalalah namanya. Dia menunjukkan. Dalalah. Nama dia menunjukkan. Kalau dalam bentuk amar, namanya perintah. Kalau dalam bentuk khabar, namanya berita. Gitulah. Dia menunjukkan sahaja. Gitulah. Ada pun bahagian takluk mereka saja. Dua sifat ini. Tak ada benda dah tuan-tuan. Ilmu ni tak satu je. Tanjizi qadim sahaja. Tak ada jenis patut-patut Tak. Pada ilmu Allah Ta'ala terang segala-gala ni, tapi sudah tetap pada azali dah. Tak adalah nak katakan ni esok nak jadikan Abu Lahab ni, boleh jadi Abu Lahab ni beriman ataupun kafir. Nampak-nampak gaya ilmu Allah Ta'ala, gaya-gaya nak jadi beriman, gaya-gaya jadi tak beriman. Boleh ke gitu ilmu Allah Ta'ala? Itu bodoh Tuhan. Nah, tidak. Terang-terang orang Ta'ala tahu dah Abu Jahal akan aku jadikan kafir. Jadi itu namanya tanjizi qadim, tunai pada azali. Ini hak mutlak, kuasa besar. Tuan-tuan, ini kuasa besar yang beratkan kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita mati dalam iman. Tapi segala-galanya sudah tetap dalam tanjizi qadim, tunai pada Allah Ta'ala. Faham tuan-tuan? Berat jantung rasanya, berat hati kita mikirkan. Itu. Tapi kita harap sangat kepada Allah Ta'ala dengan taufik hidayah ni, bahawa kita dimatikan dalam, bahawa tertulislah sana di Lauh Mahfuz kita mati sebagai orang beriman. Itu. Faham tuan-tuan? Itu. Habis dah takluk. Itu sahaja. Ada soalan sebelum kita pergi tajuk yang penghabisan? Uluhiyah. Ada soalan sila. Kuat sikit. Dah ditanya di tanjizi qadim, tentukan sekian-sekian akan terjadi. Kita memang diwajibkan berdoa, wajib berdoa. Sedangkan tanjizi qadim kita tak tahu. Kita tak tahu tanjizi qadim, kita tak tahu. Sebagai hamba, kewajipan kita berdoa. Sebab kewajipan kita mohon yang terbaik. Sangka baik mesti kepada Allah. Mesti sangka baik kepada Allah. Tetapi hakikat yang berlaku tetap sudah berlaku, tetap sudah ditentukan sebagai tanjizi qadim. Allahu a'lam. Ada lain-lain. Kita pasrah aja tuan-tuan. Soal takdir ni kita boleh pasrah dan kita tak boleh berfikir lebih daripada itu. Sila dah. Tidak sekali-kali. Cuma ada disebut sana dia ada azali ni ada dua, namanya mu'allaq sama apa nama mu'allaq bergantung, sama dengan
Tanjiz qadim lah. Satu mu'allaq dengan Allah. Sambil ingat ngaji-ngaji sikit. Mubram. Mubram, betul, mubram. Hak yang mu'allaq bergantung boleh dengan doa dan sebagainya. Tapi hak yang mubram tak boleh. Hak yang disebutkan dimaksud dengan tanjiz qadim tak berubah, ilmu Allah Taala tetaplah. Tak buat dah. Kita selendar je sampai pada itu. Ini di luar batas akal dah. Itu memang hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu je lah, kebijaksanaan. Cuma itulah rahmatnya Allah rahsiakan benda ni. Rahsia. Jadi soalnya kita tanggungjawab kita berdoa lah, dan kita berharap hak baik untuk kita. Gitulah. Ada lagi soalan? Sebab soalan takdir ni tak boleh bincang lebih sangat tuan-tuan. Batal-batal. Benda ada larangan syarak. Cuma kita boleh fikir syukur sungguh pada Allah Ta'ala, aku ni beriman, aku ni beribadah, aku ni Islam. Allah. Sebab tuan nikmat iman dan Islam tak ada harga tuan-tuan. Dunia ni tak ada nilai. Berapa sahadunya. Bayang kalau kita sekarang ni dalam keadaan orang Hindu duduk di kuil Hindu sekarang. Tengah duduk menyembah kat Tongkiat ke kat batu cave ke, Allah Akbar. Atau kita sawah asli yang kukuh kepada Allah Ta'ala, nyumpit lagi, bu babi lagi. Cuba bayangkan Allah Akbar dah. Takut dia tu. Itulah sebab tu besarnya nilai iman. Besarnya nilai iman. Baik, ada sikit lagi tuan-tuan. Ada satu bab. Okey, kalau tak ada nampak clear ya. Kita bagi satu tajuk lagi, istighna. Mungkin kita macam setengah jam ni, faham? Baik tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian, dia ada dua situ. Kaya saya dah bahas tadi. Bahasanya dari segi bahasa kita bahas. Kaya maknanya istighna, maknanya tidak berkehendak. Bila sebut kaya Allah, Allah tidak berkehendak akan sesuatu. Cuma ada satu lagi, dia gelar iftikar. Iftikar ni maknanya apa? Apa makhluk. Allah tidak berkehendakkan makhluk, tetapi makhluklah berkehendakkan Allah Ta'ala. Jadi maknanya makhluk ini apa? Allah itu terkaya. Itu sakit tuan pada macam. Di sana para ulama membagikan beberapa sifat yang yang terkandung dalam sifat kayanya Allah. Kayanya Allah maknanya Allah tidak berkehendak kepada makhluk, tetapi bergantunglah makhluk kepada Allah Ta'ala. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu dinamakan sifat kaya. Yang pertama wujud, termasuk dalam sifat istighna. Apa sebab Allah Ta'ala wujud itu disebut sebagai wujud kaya? Kerana wujud Allah Ta'ala tidak memerlukan yang menjadikannya. Itu namanya kaya. Wujud sendirian, berdiri sendiri. Kidam, apa arti kidam? Kidam artinya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Artinya zat Allah Ta'ala itu kaya, tidak bergantungkan orang yang menciptakan dia. Sebab itu dia qidam, dia baka, dia tidak akan binasa. Dia baka. Allah Ta'ala mukhalafah, itulah sifat kayanya. Tak ada sikit pun Allah Ta'ala ni menyerupai makhluk. Kemudian sama, ini sifat sempurna. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Basar sama juga. Sesempurna-sempurna. Allah melihat, bukan dilihatkan. Allah Maha melihat, bukan dilihatkan. Kita ni dilihatkan tuan-tuan. Kita bukan melihat kerana Allah Ta'ala melihat dah. Kita melihat ni dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kita ni melihat. Jaga baik-baik tuan-tuan. Kita bukan melihat dengan penglihatan Allah Ta'ala. Jangan kita salah faham. Ingatkan Allah Ta'ala, kita ni melihat kerana Allah melihat. Faham tak? Kita ni ada kerana Allah ada. Betul tak? Betul. Kita bukan ada kerana Allah ada. Ulang balik tadi tuan-tuan, kena betul vegetarian. Ingat, kita ada bukan kerana Allah ada. Kita ada kenapa tuan-tuan? Kenapa kita ada? Kenapa kita ada? Apa dia? Dilahirkan. Apa dia? Apa dia? Diadakan, maknanya dikehendaki ada. Maknanya di sana tajali sifat tadilah qadrat iradat tadi.
taksir berbekas. Maknanya kita ni ada kerana Allah kehendaki kita ada. Maka kodrat pun berbekas. Bukan kita ada ni kerana Allah ada. Jaga baik-baik tuan-tuan. Demikiannya kita melihat bukan kerana Allah melihat. Tidak. Kita melihat kerana Allah kodrat iradatnya mengizinkan kita melihat. Kita melihatnya makhluk. Kita melihatkan ni diperlihatkan dengan kodrat iradat. Bukan kerana Allah melihat kita melihat. No. Itu yang kita kena jaga baik-baik tu. Kena clear baik-baik. Beza tu. Faham tak? Mesti ada dia punya farak tu. Dia punya perbezaannya sangat jelas itu. Jangan sampai gitu. Baik, dalam kaya Allah Ta'ala ni di sana ada 11 sifat. Dan kenapa tulis itu 10 saja? Cuba bilang molek. Bilang molek. Apa dah tak ada situ? Wujud, kidam, baqa, kiamutan sama, basarkan kanu, basiran kanu. Tengok molek. Apa tak ada? Wujud, kidam, bakal maksudnya kiamutan binasi. Sama basar kalam. Tuan. Basar tak ada cicit. Ya. Itulah. Cicit saja. Tambah sikit tuan. Sama basar je cicit lah. Iftikar cicit juga ni kawan muridan. Dengan 8 je. 9 ni. Dia 11 dengan 9 apa cukup 20. Tak betul bilang gitu ya. Tak apalah. Ini disebut uluhiyah. Ini disebut ketuhanan tuan-tuan. Ketuhanan ya. Ini disebut ketuhanan tu. Jadi dalam itu ada 11 sifat kaya dan 9 sifat apa makhluk. 11 sifat kaya Allah dan 9 sifat apa makhluk. Kita tengok sifat apa makhluk iftikar. Apa dia? Wahdaniyah, asalnya Allah Ta'ala. Kudrah, dengan kudrah lah adanya alam ini. Dengan kudrah lah, bergantung kepada kudrah lah maka kita ni ada. Iradah, ilmu, hayat. Dia ada semacam sifat ta'aluk juga tadi. Hayat, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan. Ada adik-adik aku tu. Jadi hasil daripada 9 sifat inilah. Sifat tu sifat Allah. Tapi dengan sifat itulah makhluk bergantung kepada Allah. Faham itu? Mana papanya makhluk ini mesti bergantung kepada Allah yang wahdaniyah. Bergantung Allah yang maha berkuasa. Bergantung kepada Allah yang maha berkehendak. Bergantung kepada Allah yang maha berilmu. Bergantung kepada Allah yang maha hidup. Bergantung kepada Allah yang hak keadaan maha hidup, keadaan berkuasa, keadaan berkehendak, keadaan berilmu. Tuhan. Jadi 9 sifat ini tempat pergantungan makhluk. Makhluk memerlukan Allah dengan 9 sifat itu. Tengok ulama bahas beralus tak beralus dia. Tadi kayanya Allah Ta'ala wujud sendirian. Beza dengan kita. Kita wujud nakkan pencipta. Allah Ta'ala tidak mungkin. Sebab itu Allah tu kaya. Dengan sifat wujud Allah kaya. Dengan sifat kidam Allah kaya. Dengan sifat basar kalam Allah kaya. Itu. Jadi bila sebut kaya, zat yang kaya tidak memerlukan makhluk, dan makhluklah sebaliknya memerlukan Allah. Istilah ini disebut istighnaq dan iftikar. Inilah hakikat uluhiyah, ketuhanan. Jadi ketuhanan itu dipecahkan kepada dua. Yang pertama, kayanya Allah
daripada makhluk. Yang kedua, papanya makhluk yang memerlukan Allah Ta'ala. Jadi dua. Satu dimensi kita pandang dari segi ketuhanan, satu dimensi kita pandang dari segi kehambaan makhluk. Itulah digelar Al-Ilah. Ilah. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita mengucap La ilaha, dalam ilaha tu ada 11 sifat kaya, 9 sifat papa makhluk. 11 sifat kaya Allah, 9 sifat papa makhluk. Di situ juga dah disebut nafi dan isbat. Nafi dan isbat pun situ. Baik, ustaz terus je kait dengan nafi dan isbat lah. Kita baru uluhiyah ni kait dengan nafi dan isbat.